Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini secara langsung analisis awani. Banjir yang berlaku di Pantai Timur pada akhir 2014 dan juga awal 2015 tercatat sebagai antara bencana banjir yang terburuk dalam sejarah negara. Lebih 100,000 terutamanya di Kelantan, Terengganu terkesan apabila banjir melanda kawasan mereka. Bah kuning itu antara menjadi bualan di kalangan penduduk di Kelantan apabila mereka melihat semula apa yang berlaku di depan mata mereka, terutamanya di daerah jajahan Kuala Krai, Gua Musang, Tanah Merah dan juga Kota Baru. Lebih 1,000 ataupun hampir 2,000 unit rumah hancur musnah di bawah arus banjir ketika itu, dan masih lagi di kalangan mangsa banjir berada di kawasan pusat pemindahan, terutamanya di kemah-kemah sementara, majoritinya berada di Gua Musang selepas 10 bulan pasca banjir 2014. Dan awal minggu lepas kita mendengar berita di kawasan Gua Musang hujan agak lebat dan air begitu cepat meningkat di kawasan Sungai Ninggiri dan menyebabkan kawasan-kawasan yang berhampiran kawasan tersebut dinaiki air. Tetapi itu terus menghantui dan juga masih menjadi trauma di kalangan penduduk di kawasan, kerana mereka yang terlibat banjir yang lepas masih belum hilang trauma mereka. Rumah asal mereka belum dibina semula, rumah yang dijanjikan belum dapat didiami, tetapi musim banjir kembali mendatang di kawasan mereka. Apa maksud semuanya ini? Jadi itu yang akan saya bincangkan. Tetapi sudah bersedia di Kota Baru rakan saya Fandi Muhammad, Wakil Esrawani di Kelantan. Tetapi sebelum itu kita dengar sedikit orang kata pun pandangan dan juga rintihan penduduk yang menghadapi hujan lebat pada awal minggu ini. Kita dengarkan sedikit. Mahlah biasa kena dah. Gua kena hujung talpah tu, mau kena berat dah mau pesel. Kalau panik ya serah. Panik ya. Kijau betul lagi tak air naik lagi dah. Kampung di sini dengan keadaan masih lagi trauma dah mana berlaku di tahun lepas. Maka hajat tahun ni tak si berlaku lah seumpama tahun dulu. Namun walau bagaimana sekalipun, kalau jika pihak berwajib tidak begitu mengambil tindakan yang sewajarnya berkenaan dengan kampung di sini, terutamanya kampung di sini di segi pembersihan kampung tu, sebagaimana lokal pun kita sudah ada tapi masih lagi bersumbat. Ini kerana kecuaian ataupun melengahkan kebersihan terhadap kampung di sini. Itulah juga salah satunya menyebabkan banjir kilap mudah berlaku di sini. Biarpun mereka jauh di Gua Musang, tetapi apa yang mereka risaukan itu masih dekat dengan kita. Kita dengar getaran suara mereka dan imbauan mereka apa yang berlaku pada akhir 2014 dan juga awal tahun ini tentang bencana bah ataupun banjir besar yang berlaku di negeri Kelantan. Sudah bersedia di Kota Baru sekarang Fandi Muhammad. Fandi, apa yang boleh kita kongsikan bersama apabila rakan kita di kawasan terlibat, terutamanya di Gua Musang, di Kuala Krai, dan tinjauan kita apabila hujan lebat berlaku pada akhir minggu lepas di Gua Musang. Apa yang mereka risaukan sangat, hujan dah mula tiba pada akhir tahun ini. Ya Haji, seperti yang kita sedia maklum dan kita ketahui bahawasanya bencana alam ataupun banjir besar Disember tahun lepas merupakan satu malapetaka yang menjadi satu igawan buruk dan trauma kepada lebih daripada 200,000 rakyat Kelantan yang terkesan dengan banjir tersebut. Jadi hujan yang turun di kawasan pendalaman baru ini serta sukatan bacaan hujan yang agak tinggi selama beberapa jam di Gunung Gagau yang dicatatkan sudah tentu membuat penduduk terutama di kawasan tebing sungai risau dan mereka seolah-olah sudah trauma dengan keadaan tersebut, apatah lagi pada musim yang pada masa kini sudah memasuki musim terkujuh bermula Oktober hingga Mac tahun depan. Sudah pasti igawan buruk itu menjadi satu mimpi ngeri kepada mereka. Dan apabila hujan sahaja melanda di kawasan pendalaman, sudah tentu aliran air tersebut akan merakumi ataupun memasuki sungai-sungai di pendalaman seperti Sungai Tualang, Sungai Lebir dan juga Sungai Nenggiri. Dan yang pasti
penduduk yang masih lagi berada di kawasan Kuala Krai, Gua Musang dan juga Tanah Merah akan terkesan dan juga menjadi satu orang kata peringatan buat mereka. Jadi apa yang saya perhatikan ataupun amati hasil tinjauan saya dan temu ramah saya bersama beberapa penduduk di sana, pasca banjir pada masa ini belum lagi selesai dan mereka sebenarnya belum bersedia sepenuhnya untuk menghadapi sekiranya berlaku banjir ataupun hujan lebat di kawasan pedalaman, mereka sebenarnya belum bersedia. Jadi fenomena ini sudah pasti perlu diberi perhatian ataupun perhatian daripada pihak berkuasa supaya mereka dapat meredakan kegelisahan ini sebenarnya, Haji. Ya, Fandi, apa yang Fandi boleh perhatikan respon mereka terhadap apabila air sungai di belakang rumah mereka ataupun berhampiran rumah mereka mulai naik? Apa reaksi segera mereka apabila mendapat situasi tersebut? Sudah pasti yang kita sedia maklum ataupun hasil daripada tinjauan dan pengamatan saya terhadap beberapa penduduk di kawasan pedalaman, mereka masih lagi bersikap tunggu dan lihat ataupun masih melihat orang kata sejauh mana hujan itu turun, sejauh mana lebatnya hujan itu. Jadi sikap-sikap sebegini sebenarnya tidak boleh lagi diamalkan ataupun diperhatikan. Ini kerana kalau kita tengok ataupun kita lihat pada banjir yang tahun lepas, sikap beginilah menyebabkan mereka terkepung. Ya. Dan apabila peningkatan air sungai yang secara mendadak dan begitu cepat, mereka tidak dapat keluar. Haji. Ada kata pun sistem amaran awal dan SOP bagaimana proses pemindahan diberitahu kepada penduduk kampung tentang hal ini? Setakat ini belum ada lagi sistem amaran awal ataupun sistem yang khusus untuk memberi amaran kepada penduduk khususnya di kawasan pendalaman. Namun beberapa langkah telah diambil oleh pihak berkuasa termasuk dari Jabatan Bomba dan juga pihak berkuasa yang lain. Mereka memanggil dan memberi taklimat kepada penghulu dan penggawa di kawasan pendalaman supaya mengambil beberapa langkah awal termasuk orang kata membuat persediaan bekalan makanan, membuat persediaan checkpoint ataupun database yang perlu diperlengkapkan kerana database merupakan satu masalah utama. Ya. Kalau kita lihat pada banjir yang lepas, mereka tidak mempunyai database yang lengkap sehingga kan mereka tidak dapat counter ataupun mengetahui jumlah sebenar penduduk di sesuatu kawasan. Ya. Itu yang menyebabkan ada penduduk yang terpaksa lari ke bukit, terkepung dan tercicir apabila operasi penyelamatan dilakukan, Haji. Okey, terima kasih Muhammad Fandi atas pemantauan dan juga pemerhatian apa yang berlaku pada akhir minggu lalu di kawasan yang terjejas terutamanya di sekitar Gua Musang, Kuala Krai dan juga Tanah Merah. Terima kasih Muhammad Fandi dari Kota Baru Kelantan. Selepas ini dua orang tamu saya sudah bersedia di studio, tetapi sebelum itu kita rehat yang pertama. Jumpa lagi selepas ini. Kembali bersama saya Nazri Kahar dalam secara langsung analisis awal ini. Dua tamu saya untuk membicarakan kesiapsiagaan kita menghadapi bencana. Apa pun bentuk bencana, tetapi pastinya kita merujuk kepada yang biasa berlaku di hujung tahun iaitu bencana banjir, iaitu Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Fazli Sardi di sebelah kiri saya, penolong pengarah bahagian pengurusan angkatan Ibu Pejabat Pertahanan Awam Malaysia, dan di hujung sana rakan saya Saudara Nur Azam Abu Samah. Selamat datang Pak Azam, pengarah serantau Mercy Malaysia. Mungkin Lieutenant Colonel, respon, reaksi laporan rakan saya dari Kelantan terhadap apa yang beliau lihat, bagaimana reaksi penduduk kampung apabila banjir kilat berlaku di kawasan Gua Musang. Jadi mereka masih trauma selepas 10 bulan banjir besar. Mereka masih tak tahu nak buat apa. Mereka berfikir secara lateral apa yang perlu ada di kalangan diri mereka dan ahli keluarga mereka saja. Jadi mungkin reaksi awal tentang itu. Terima kasih Cik Nazri Kahar. Yang mana kita tak dapat nafikan trauma itu masih ada walaupun peristiwa telah berlaku lebih kurang 10 bulan yang lepas. Namun apa yang kita mengharapkan kepada penduduk setempat yang mana mereka mempunyai kesiapsiagaan ataupun kesedaran di peringkat awal, yang mana kita
ketahui bahawa kesiapsiagaan itu hadir daripada diri sendiri. Mereka sendiri yang tahu tahap paras bahayanya banjir, sebagai contoh banjir kilat tersebut, di mana paras yang bahaya dan membolehkan mereka ni untuk bergerak keluar daripada kawasan yang lebih selamat dan menyelamatkan segala keluarga mereka untuk keluar daripada situ. Jadi saya kira kesedaran itu adalah penting sebenarnya sebelum sesuatu langkah lain kita perhalusi. Pak Azam, apa yang kita belajar daripada episod banjir tahun lalu? Mungkin perkara yang paling utama adalah langkah-langkah persediaan awal yang sepatutnya di tingkat masyarakat itu sendiri sudah mempunyai plan tindakan bencana yang terstruktur dengan baik, memandangkan kalau kita lihat banyak kajian yang dah dibuat, baik penyelidikan, mana-mana negara, malah negara maju sekalipun, tidak ada jaminan yang boleh menyelamatkan. Maknanya sekiranya bencana berlaku bagi masyarakat. Dan di sini sekiranya masyarakat tidak punyai apa-apa plan tindakan atau sekadar menunggu apa yang dikatakan banjir luar biasa, banjir luar jangka, ini yang menyebabkan mereka sendiri akan terkepung, duduk di tempat-tempat yang mungkin mereka tidak pernah jangka atau sangkakan, kerana apabila di kawasan-kawasan yang punyai kawasan perpindahan yang memang dah ditetapkan awal seperti sekolah, maka ada plan tindakan yang dari awal mereka tahu ke mana mereka nak pergi. Tetapi yang bila kita sebut luar jangka ni, mereka yang tak pernah sangka mereka harus pergi pun berpindah keluar. So di sini mereka akan lari ke bukit dan mereka terpaksa tinggal. Malah kadang ada yang sampai seminggu untuk mereka duduk di sana, yang duduk di bawah pokok, kadang-kadang berteduh dengan tarpaulin yang ada, dan ini yang kita cuba rangka langkah-langkah awal. Maknanya daripada sekarang ni kita dah mendekati masyarakat dan berusaha untuk melihat apakah yang boleh kita lakukan bersama-sama supaya perkara yang lepas pada 2014 tidak berlaku lagi. Pada pengalaman Mercy dan juga rakan-rakan di lapangan, adakah apa yang Pak Azam ungkapkan itu sudah berlaku sepanjang 10 bulan dan reaksi pada orang kampung di Gua Musang itu yang boleh Pak Azam bagi komen? Okey, saya rasa antara perkara penting yang kita nampak khusus untuk program persediaan bencana yang telah Mercy Malaysia lakukan, kami ada beberapa program khusus. Satu, khusus untuk kesiapsiagaan di sekolah. Kedua, persediaan masyarakat yang mana kita duduk bersama-sama masyarakat dan melakukan program-program yang kita sebut practical training, community building, dan termasuk juga experiential learning, yang mana mereka belajar daripada pengalaman mereka, mereka meninjau kampung mereka yang dulunya mereka tak jangka pun air akan naik sampai paras tu. Mana mereka kena kenali risiko yang akan berlaku sekiranya air naik setinggi itu. Mereka kena kenali amaran awal paras mana yang mereka rasa bahaya, dan mereka kena ada plan tindakan. Kerana plan tindakan inilah sebenarnya kunci kepada proses nak menyelamatkan diri, proses nak evakuasi. Dan mereka kena tahulah bila kita sebut kawasan mana yang dikatakan selamat. Kalau saya ambil contoh di Kuala Krai, di Kampung Tualang, mereka punyai beberapa titik yang dulunya mereka gunakan sebagai pusat evakuasi. Dan sampai hari ini kita tahu tempat tu memang tidak ada apa-apa. Contohnya di itu Bukit, pun mengikut insting mereka, mengikut pengalaman mereka. Betul. Observasi kawasan itulah yang paling selamat apabila air sudah sampai ke tahap tinggi tersebut. Betul. So di situ sekarang ni apa yang kita boleh buat, pre-positioning kemah misalnya. Kita dah siapkan daripada sekarang kalau boleh, dan apabila berlakunya tanda awal air naik pada sekian aras, so mereka dah boleh naik ke atas tempat tu, dan mereka dah boleh siapkan kemah-kemah termasuk dengan genset, dengan lampu, dengan kelengkapan yang mereka perlukan, dan mereka pun dah di logkan koordinat di manakah kawasan yang mereka duduk ni, supaya kawasan ini juga diketahui oleh pihak berkuasa seperti pihak JPAM maupun pejabat daerah, yang bantuan nanti boleh diselaraskan dengan cara yang lebih baik sekiranya mereka perlukan bantuan. Kerana saya melihat yang agak sedih lah apabila tempat-tempat yang tidak punyai pusat pemindahan yang lebih teratur seperti yang tinggal di bukit-bukit ini, so mereka tak punyai apa-apa selain daripada mereka keluar kadang-kadang macam kita tengok pada pengalaman yang lepas, pada pukul 3 pagi keluar sehelai sepinggang untuk tinggal di atas bukit dan lepas tu menunggu air surut.
So sekiranya air tak surut-surut sampai 3 ke 4 hari, maka mereka terpaksa duduk dan diam di situ. Dan kita boleh tahulah sekiranya bagaimana situasi anak-anak yang bila tak bawa makanan, tak bawa pakaian lengkap, perkara-perkara yang penting. Dan ini juga yang kami tekankan di dalam program kesiapsiagaan berteraskan masyarakat, mana mereka kena ada pastikan ada beg siaga ataupun beg kecemasan yang di mana dia kena sediakan keperluan asas di dalam beg tersebut dan diletakkan di tempat yang mereka tahu sekiranya mereka diarahkan keluar dengan amaran awal tadi, mereka akan tarik boleh beg sambar terus gerak ke tempat. Pak Azam dan juga Lieutenant Colonel, selepas ini kita nak bertanya dengan Lieutenant Colonel kerana kita tahu apabila JPAM sudah diberi fungsi baru, fungsi lama tetapi fungsi yang kuasa yang lebih luas untuk melihat pengurusan bencana ini dan juga bantuan bencana, bagaimana persiapan kita? Kerana kita tahu apabila kita hal bencana, persiapan kita ketika sebelum bencana dan juga ketika bencana tersebut dan juga pasca bencana. Jadi di fasa ketika ini yang kita bercakap pada malam ini, fasa sebelum bencana. Apa penambahbaikan yang kita belajar dan JPAM sedang lakukan di lokasi ataupun di lapangan sana? Kita rehat yang pertama, jumpa lagi selepas ini. Dalam kekalutan kita menghadapi krisis banjir 2014, setengah-setengah kawasan terutamanya apabila kita merujuk kawasan yang berjaya menghadapi agak baik seperti di Kemaman, Terengganu. Ada beberapa perkara yang perlu kita lihat, SOP-nya, gerak kerja dan koordinasi yang mantap antara jabatan kerajaan, NGO dan juga termasuk masyarakat di bawah sana. Mereka didedahkan lebih awal persiapan yang perlu mereka lakukan. Mungkin Lieutenant Colonel nak komen tentang itu. Okey, dari peringkat kerajaan yang mana keputusan Kabinet baru-baru ini telah memutuskan untuk mengadakan satu agensi pengurusan bencana yang mana menyelaras keseluruhan pengurusan bencana negara di pelbagai peringkat. Yang mana peringkat pertama adalah di peringkat pusat. Kalau dahulunya sehingga peringkat negeri sahaja, pusat dan negeri. Walau bagaimanapun, penambahbaikan yang dilakukan adalah pengurusan bencana itu sehingga di peringkat komuniti, daerah dan komuniti. Ini untuk memberikan peluang kepada penduduk ataupun masyarakat terlibat secara terus dalam pengurusan bencana. Yang mana di peringkat JPAM sendiri, kita telah memainkan peranan yang cukup aktif, terutamanya dalam pengurusan bencana di peringkat komuniti lagi. Yang mana kita melatih komuniti-komuniti setempat, sebagaimana yang kita diskus sebelum ini, pengumpulan database daripada semua pengawal, ketua kampung, persatuan penduduk untuk mereka mengetahui lokaliti satu-satu anak-anak karya mereka. Untuk dapatkan di mana kedudukan sebenar. Kadang-kadang mereka tahu berapa bilangan penduduk tapi penempatan tu agak berterabur. Jadi sukar bagi pasukan penyelamat seperti JPAM untuk datang menyelamat, untuk evakuasi mereka ketika berlakunya bencana. Untuk itu, JPAM sendiri telah melaksanakan satu program khas yang kita panggil dia Civil Defence Emergency Response Team, ataupun dengan short form dia CIDET. CIDET ni di peringkat komuniti, kita melantik contoh dia ketua kampung sebagai ketua dan memerlukan anak-anak buah mereka untuk tahu first responder apabila berlakunya bencana, mereka inilah yang akan memainkan peranan sebelum pasukan penyelamat itu sendiri sampai. Agak mustahil untuk pasukan penyelamat sampai di kawasan yang pendalaman. Jadi itulah fungsi sebenar pasukan CIDET itu yang kita tubuhkan dengan gerakan daripada sinergi rakyat itu sendiri untuk membolehkan mereka respon dan mengurangkan kesan impak bencana itu sendiri sebelum, semasa atau selepas. Latihan-latihan berterusan pun kita bagi yang mana seperti mana Pak Azam maklum tadi, latihan tu bukannya bersifat classroom ataupun teori, praktikal di bawah. Lebih mereka sendiri sebenarnya yang melaksanakan sebab mereka lebih tahu. Macam kami pasukan penyelamat, kita bantu kita sebagai pemudah cara kepada mereka untuk mereka memudahkan proses penyelamatan. Dan sebagai contoh, lokasi-lokasi di Kelantan, pada 5 hari bulan yang lepas, kita telah memanggil ketua-ketua kampung dan juga pengawal dan penglibatan seramai daripada 104 buah kampung telah hadir, yang mana kita telah lancarkan CIDET di peringkat negeri Kelantan, di negeri Kelantan itu sendiri.
Yang mana sebenarnya untuk makluman bulan Oktober merupakan bulan kesiapsiagaan nasional. Yang ini telah diputuskan oleh Kabinet untuk kita memberi kesiapsiagaan kepada rakyat untuk mereka sendiri bertindak sebagai first responder untuk memudahkan pengurusan ketika bencana. Jadi mereka inilah mata dan telinga kepada kerajaan. Okey, Pak Azam sudah dan rakan-rakan Mercy sudah melakukan bengkel pengurangan risiko bencana ataupun community based disaster risk reduction di hospital, di pejabat-pejabat kerajaan, di sekolah, di universiti, dan hujung minggu ini akan berlangsung di Kampung Tualang Mercy di Kuala Krai. Apa intipati bengkel ini? Kalau kita berkongsikan sedikit. Okey, kalau kita tengok di dalam program kesiapsiagaan bencana khusus untuk masyarakat ini, ada 3 perkara besar yang kita nak lihat. Satu, bagaimana masyarakat mengkaji atau mengenal pasti apa yang dikatakan bahaya berkadar terus dengan keterdedahan atau kerentanan. Yang keduanya, bagaimana keupayaan masyarakat yang ada dapat dikumpulkan. Contohnya di Kampung Tualang sendiri, yang bila kita kenal pasti, bila kita duduk dengan masyarakat, kita tanya berapa bot sebenarnya ada kampung ni. So mereka sebut kami ada 7 bot. 7 bot yang boleh digunakan. Itu dah jadi kapasiti mereka. So bila kita tanya berapa ramai orang muda, berapa ramai orang tua, kerana kita nak mengenal pasti berapa ramai yang nak diselamatkan, yang nak kita bawa dahulu ke tempat pemindahan, dan apakah strategi yang kita nak buat. So di sini program memantau kampung mereka ataupun meninjau kampung mereka yang kita sebut dengan village watching ini boleh kita buat bersama-sama masyarakat yang mereka mempunyai local wisdom, local knowledge yang lebih daripada kami. So kita gabungkan dua kepakaran ni, maknanya konsep program pengurangan risiko bencana ni dengan pengetahuan masyarakat. Selepas tu kita jadikan plan tindakan bagi mereka. So di sini plan tindakan ini akan juga dihasilkan dengan ahli jawatan kuasa bencana khusus untuk kampung. Dan di situ kita tahu apabila mereka dah ada tim yang tahu apa yang patut mereka lakukan dan sokongan yang mereka bakal dapat, ini yang saya sebutkan tadi, melalui pelajaran, melalui pengalaman, dapat kita bentuk satu plan tindakan yang lebih mantap dan lebih baik. Dan mudah-mudahanlah itulah sebenarnya langkah awal yang kita boleh sediakan untuk masyarakat-masyarakat yang sebenarnya kita tahu mereka dalam keadaan yang sekarang tak tahu sebenarnya apa yang cuaca yang bakal melanda mereka. Okey. Kita boleh bayangkanlah bagi Kampung Tualang dan juga kawasan sekitar, saya sudah bersama Pak Azam dan beberapa kali sampai ke kawasan tersebut. Daripada cerita-cerita orang kampung, kami tahu betapa susahnya, betapa sedihnya, betapa peritnya mereka menghadapi banjir pada tahun lepas. Daripada satu ketika mereka merasakan selamat tinggal di rumah mereka, biarpun tak pernah banjir seburuk itu, mereka rasa selamat lagi di pinggir rumah mereka dengan sungai. Tetapi kali ini mereka terpaksa berpindah ke kawasan yang agak tinggi sedikit, tetapi kawasan yang tinggi sedikit pun tenggelam juga. Mereka berpindah lagi ke kawasan yang tinggi lebih sikit daripada kawasan yang kedua itu. Kawasan itu juga hanyut ataupun tingginya air bah tersebut. Mereka terpaksa berpindah, berjalan kaki naik ke kawasan bukit yang paling tinggi di kawasan tersebut dengan keadaan gelap gelita, sehelai sepinggang, tiada makanan, dengan anak pinak, dengan orang tua, orang sakit dan sebagainya. Anda boleh bayangkan. Jadi itu semuanya diberi penerangan, diberi empowerment, capacity building oleh JPAM dan juga Mercy, termasuk NGO yang lain sedang melakukan di kawasan lapangan sekarang. Kita mengharapkan mereka respon, mereka berpartisipasi secara aktif dengan apa yang sedang dilakukan supaya mereka tahu apabila banjir berlaku, hujan lebat berlaku, mereka lah yang pertama akan akses ataupun menilai situasi mereka, sama ada mereka perlu berpindah ataupun sebagainya. Bantuan akan datang sama ada 4 jam selepas itu, 1 hari, 4 hari selepas itu. Terima kasih kepada Lieutenant Colonel, terima kasih kepada Pak Azam, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform sosial media kami dan jangan lupa buat turun aplikasi astro1.com di App Store dan juga Google Play Store. Sekian saja. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.